Kita tak perlu cerita. Nak buat apa nak cerita? Masalahnya, kalau kita tak cerita, siapa yang akan doakan kita? Takkan semua selebriti, semua benda nak cerita. Abang pun tak cerita siapa bini abang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton sembang viral Pantas Padu Padat pendek aja 10 minit penuh dengan info janji bermanfaat. Dan bersama dengan saya yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Izzah Arif. Kehamilan itu dalam kehidupan manusia ini menjadi satu keriangan bagi satu individu ataupun keluarga. Perlu tak kita bising-bising pasal kehamilan tu ataupun datangnya orang baru dalam kandungan itu? Dia ada pro and con. Ada yang kata kita tak perlu cerita. Nak buat apa nak cerita? Masalahnya, kalau kita tak cerita, siapa yang akan doakan kita? Betul kita berdoakan, mak ayah kita doakan, suami kita doakan, kawan-kawan kita doakan. Tapi kalau lagi ramai orang boleh mendoakan, itu lebih baik. Cuma cara kita nak menyampaikan kepada orang tu jangan terlalu over. Tapi hari ini dah ada TikTok. Dah ada TikTok, dah boleh dah besar dah. Itu yang jadi masalah. Bila kita nak tunjuk kat orang sampai Ustaz, sebab kita nak bagi tahu zaman dah berubah Ustaz. Betul, tapi masalah dia ialah menunjuk-nunjuk sampai pertama membawa kepada riak. Yang kedua, menyebabkan orang terasa hati dengan cara kita bercakap. Tengok anak aku ni, anak lelaki belum lahir lagi. Selagi dia tak lahir, selagi tu kita tak tahu dia tu anak lelaki atau perempuan. Macam doktor pakar seorang, dia kata apa? Dia kata pernah dia scan, dia memang tengok tu memang anak perempuan dia kata. Masa menyambut, dia juga yang sambut. Keluar-keluar lelaki. Bab-bab kelahiran ni, mati atau hidup, lelaki atau perempuan, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang perlu kita nak ialah doa daripada orang-orang sekeliling kita. Jadi menyorokkan benda tu lebih baik dalam keadaan social media ini. Ya, kalau katakanlah kita takut fitnah, kita takut nanti Kang jadi benda yang tak elok dan dia melihat bahawa mudarat lebih besar daripada memaklumkan, maka lebih baik dia tutup. Jadi saya rasa sahabat saya, semua orang kenal sahabat saya Nilofa dan juga PU Riz kan. Orang duk tertanya-tanya dekat dalam internet, betul ke Lofa dah mengandung ke apa ke, semua orang tanya, tapi Lofa dan suami dia mendiamkan diri. Dan saya rasa itu juga boleh mengajar kepada netizen-netizen ni supaya tidak mewar-warkan apa yang Ustaz cakap tadi. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada pasangan tu, mereka cuba untuk tidak membuka, orang kata apa, membuka ruang-ruang yang boleh membawa pada fitnah, yang membawa kepada mungkin ada yang terguris, tersilap cakap dan sebagainya. Memang netizen nak tahu. Orang yang cuba dah kahwin tak pernah dapat anak, terguris juga kan Ustaz. Jadi macam sekarang ni, apa yang mereka buat, mereka tak kata tidak. Nampak tak? Betul. Kalau mereka kata tidak, itu menipu. Sekarang ni mereka tak kata tidak. Mereka hanya mendiamkan diri. Mereka tak nak komen apa-apa. Serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma siapa yang nampak tu, ada netizen dah nampak dah, nampak perut dan sebagainya. Bagus, doakan. Ya Allah, aku Tapi dia kan selebriti Ustaz, kenalah bagi tahu orang. Takkan semua selebriti, semua benda nak cerita. Abang pun tak cerita siapa bini abang. Benda dalaman tak perlu cerita. Itu maksudnya privacy tu perlu ada disimpan sikit lah. Betul. Takkanlah semua artis nak cerita benda kan. Tapi ada juga artis yang macam tu cerita semua. Tak betul. Itu dia kena belajar lagi cara nak jadi artis. Amboi. Betul. Takkan semua benda awak nak cerita. Mandi dalam bilik air pun nak cerita. Duduk dalam bilik tidur pun kita nak cerita. Tapi sekarang ada juga netizen Ustaz, dia pun nak ramai followers, nak ramai viewers. Jadi dia segala apa dalam kehidupan dia termasuk kehamilan tu juga diwar-warkan daripada awal. Tiba-tiba dia keluarkan tu yang apa test tu. Test pregnancy test tu. Dikeluarkan, dia suruh datang kat suami dia. Menangis. Boleh ke macam tu Ustaz? Tak salah. Selagi mana dia nak tunjukkan sekadar nak memberikan kegembiraan pada suami dan juga nak maklum pada semua bahawa alhamdulillah saya dah mengandung. Sebab ramai yang tanya. Cuma cukup sekadar tu, tak payahlah dia over. Tapi dia buat step by step.
bulan pertama kandungan dia, bulan kedua, bulan ketiga, sampai anak tu lahir. Bila lepas anak tu lahir nanti, lepas tu dia buat pula satu IG space ke apa benda kan untuk siarkan konten anak dia pada kecil sampai besar. Yang itu bagus juga Ustaz sebab dia boleh mendatangkan keuntungan pada dia. Income. Jadi tengok pada niat lah. Indamal a'malu binniat. Ada orang dia buat untuk kesenangan anak-anak dia, kesenangan dia juga untuk dapat sponsor dan sebagainya. Tak kisah. Selagi mana ia tidak bercanggah dengan syarak. Sekarang ni yang bercanggah dengan syarak ni apabila dia sebarkan untuk sombong, untuk riak. Nombor dua, dia sebarkan untuk menyakitkan hati-hati orang lain. Nombor tiga, dia buat perkara tersebut tanpa sebab. Kalau dia bukan artis, dia bukan orang dikenali, tak payah dia buat over-over macam tu. Nampak tak? Jadi hatta kalau artis-artis pun kena berhati-hati. Jangan sampai kita ini menyebarkan ataupun kita menonjolkan benda yang menyebabkan orang lain terasa hati. Zaman-zaman Nabi dulu ada ke macam bila orang pregnant tu semua dia orang diam-diam ke dia bising-bising? Tak, dia orang maklum kepada Nabi, dia bagi tahu kepada para sahabat untuk mendapatkan doa daripada Nabi dan para sahabat. Sebab Nabi keluar kan nasihat-nasihat kepada wanita-wanita yang mengandung, banyakkan membaca Al-Quran, banyakkan itu, banyakkan ini. Semua itu amalan-amalan masa kehamilan. Amalan masa kehamilan. Itu sebab ulama-ulama dia keluarkan kitab, dia keluarkan amalan-amalan ketika mengandung. Antara amalan-amalan yang bagus apa dia? Banyakkan baca Quran. Lepas tu banyakkan solat, sunat malam, bertahajud, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar anak kita, kandungan kita sihat, walafiat dan sebagainya. Tapi kalau macam katakan apa perbuatan-perbuatan yang baik ketika mengandung itu disebarkan kepada masyarakat untuk bertujuan niat yang baik, saya rasa bagus juga. Tak salah. Betul. Itu sebab saya katakan tadi, nak menyebarkan maklumat tentang kandungan ni ada dua. Pertama, ia digalakkan kalau benda tu baik dan memberikan kesan yang baik kepada orang yang melihat dan menengoknya. Contoh, kita memaklumkan yang kita mengandung dan kita tunjukkan amalan-amalan yang baik ketika masa mengandung. Baca Quran, pegang perut. Ini psikologi pun dia ajar benda-benda macam tu. Sebab dia kata memberi impak pada budak-budak. Ingat tak Angelina Jolie? Dia kata apa? Dia kata bila dia dengar azan dekat Afrika kan dia duta kemanusiaan. Dia kata dia dengar azan dia rasa tenang. Dia kata kalau dia ada kandungan, dia nak suruh anak dia dengar dalam perut azan tersebut. Maknanya sampai peringkat itulah tenangnya, sebab dia tahu bahawa dengan ketenangan itu membawa kesan kepada baby. Maknanya baby kat dalam perut lagi, ketika itu ibu dan bapa ni masa ibu dia tengah hamil, kita dah start mengasuh dia. Ya, dia asuhan ketika dalam kandungan. Bukan dah lahir baru nak asuh kan? Bukan. Dalam kandungan lagi. Itu sebab itu kalau kita amal dan kita kongsi pada masyarakat, kalau kita artis sekalipun, kita kongsi kepada masyarakat itu bagus. Sebab kita artis yang mengajak orang buat benda baik. Yang tak bagusnya, yang dan tak digalakkan, kita tunjukkan benda-benda yang tak bagus lah. Tunjuk perut kita yang seksi lah apa semua dalam laman sosial. Itu sangat memalukan. Jadi kalau kita mengwar-warkan pada awalnya tentang kandungan kita tu dan tengok macam mana netizen akan mengambil tahu. Walaupun sekarang bukan artis pun Ustaz, tetapi orang-orang biasa pun dia ada followers dia. Tapi kelahiran tu perlu diraikan. Betul tak Ustaz? Perlulah. Itu sebab kita kata akikah, belah mulut, doa daripada guru-guru. Itu penting. Sekarang ni Ustaz dah jadi satu budaya Ustaz dalam sosial media. Nak umumkan anak apa. Lepas tu buat majlis ni. Buat majlis, okey, nak mengumumkan anak ni anak lelaki, anak perempuan. Jadi itu boleh buat ke Ustaz? Tak digalakkan kita Ustaz buat ni semua tak boleh lah Ustaz ni. Tak ada. Benda yang seelok-eloknya kita rahsiakan, biar lahir dulu baru tahu. Alhamdulillah kita mendapat pencerahan daripada Ustaz berkenaan dengan kehamilan. Dan jangan kongsi kalau tak pasti. Jangan kita buat wakaf dosa. Terima kasih bersama dengan Sembang Viral setiap hari. Jumpa lagi esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi mereka yang bukan Islam yang menonton Sembang Viral. Semoga bermanfaat.